Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, kumpulan kami insyaallah akan membentangkan tajuk Sokrates untuk subjek falsafah Yunani ni. Jadi pensyarah kami itu Dr. Muhammad Al-Rashidi bin Wahab, dan ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami lah. Jadi kita terus pada pembentang yang pertama untuk baca ataupun menerangkan sikit apa tajuk yang ditegaskan tersebut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Nazmi Muhammad Noor, nombor metrik 054633. Saya menjadi pembentang pertama untuk tajuk Sokrates ni. Jadi kita cerita sikitlah qabla Sokrat ni, sebelum Sokrates. Start. Ushrina fima sabaqa ila anna bawakira تفكير الفلسفي بدأت عند اليوناني على يد الفلاسفة الطبيعي هنا أوائل في حوالي القرن السادس قبل ميلاد المسيح. Di sini dan kitab ni ingin menceritakan bahawa pemikiran falsafah yang pada awal ni bermula di Yunani dan dimulakan oleh ahli falsafah semula jadi, yang mana yang pertama pada sekitar abad ke-6 sebelum kelahiran Kristian. وقد رأينا في الفترة السابقة لسقراط أن من حاجة تفكيري لم يكن واضحا وأن قضايا البحث الفلسفي لم تكن محدودة لا في موضوعها ولا في كمها، وإن كان البحث جملة لم يتجاوز الكون الطبيعي في أصله ونشأته ومصدره الأول. Pada zaman sebelum Sokrates, metod pemikiran adalah tidak jelas. Dan isu pendidikan dan penelitian falsafah tidak terbatas. Maksudnya dari segi bahan pelajarannya dan maupun kuantitinya tidak teratur lah. Maksudnya tidak ni lagi, tidak sistematik lagi. Walaupun penelitiannya meliputi secara keseluruhan, ia tidak melampaui alam semesta. Tidak maksudnya umum lagi, maksudnya tak khusus lagi falsafah. Slide seterusnya. Next. Okay. Sebelum. Okay. Ni kami juga telah menunjukkan bahawa falsafah sofistik walaupun pemikiran dan kelakuannya yang menyeleweng telah menarik perhatian manusia dan menjadikannya sebagai sesuatu yang paling diminati, tapi dalam bentuk yang pelik dan tidak menyenangkan di mana ia berlebihan dalam menyangkal kebenaran yang sudah terbukti dengan jelas. Namun ia merupakan permulaan bagi falsafah Mesir, iaitu Sokrates, yang dianggap sebagai langkah awal pemikiran filosofis, metodologi yang betul Yunani dan juga tonggak kemudian falsafah Plato dan Aristotle. Maksudnya Sokrates ini dianggap sebagai tokoh selepas Plato dan Aristotle. Sebenarnya ويأسف مؤرخ فلسفة لعدم وجود مؤلفة لسقراط كتبها بخط يده، فكل مصادرنا عنه هو ما وجد في كتابة تلاميذه ومحاورتهم وعلى الأخص الأفلاطون. Sejarawan ahli falsafah mereka semua ni menyesallah kalau tidak ada tulisan Sokrates ataupun sumber ditulis dalam tulisan tangannya sendiri. Kesemua sumber tu diperolehi oleh pada pelajarnya, maksudnya anak muridnya, dan dialog mereka bersama tamunya Plato. Tak ada, maksudnya ada bahan-bahan tu daripada anak murid Sokrates sendiri. Maksudnya tamunya dialog bersama Plato lah. Guru Sokrates tu ada dialog je, maksudnya tak ada tak ada tulisan lah kelas, maksudnya daripada ni daripada anak murid sumber tu. لقد حدد المؤرخون مصادر التي تستقي منها كل معارفنا عن حياة سقراط وفلسفته في 3 شخصيات هم أرسطوفان صينوفان وأفلاطون، وزاد بعضهم شخصا رابعا هو إسكين سبيتوس.
Sejarawan telah mengenal pasti sumber dari mana datangnya kesemua pengetahuan kita tentang kehidupan, iaitu Sokrates dan falsafahnya. Ia berasal daripada 3 orang, iaitu Aristophanes, Xenophon dan Plato. Sebahagian daripada mereka juga telah menambahkan orang yang keempat itu Aeschines of Spectus. Nama-nama orang panggil tokoh lah, maksudnya bawah dia tu dah. Okey, betul tak? Siap. Nah, akhirnya. ولكنهم زيفوا رأي هؤلاء جميعا في سقراط لأسباب لا داعي للاستطراد بذكرها ما عدا آراء أفلاطون التي اعتبرت وثق ما يمكن أن يستندوا إليه في هذا الصدد وإن كان قد كتب محاورته ليتوارى بها وراء شخصية سقراط. Namun mereka semua memasukkan pandangan Sokrates dengan alasan tidak perlu disebutkan kecuali pendapat Plato yang dianggap paling percaya dalam hal ini, walaupun dia telah menulis dialognya untuk menyembunyikan sebalik watak kepribadian Sokrates. Di sini lebih menunjukkan kepribadian lah, kepribadian Sokrates, diri Sokrates, lebih gitulah maksudnya. Seterusnya wararmu ma yudfihi hada ala muhimmatin mu'arikhi min dukkatin وصعوية وحساسية فإنه من ممكن الاعتماد في هذا إلى حد ما على مراجع مأمونة مثل معالفات أفلاطون أولى لقرب عهدها بسقراط وسيرها على منهج الرواية والمحاكاة مضافا إليها صفحات التاريخية في محاورة فيدون على ما سيأتي بيانه فيما بعد. Walaupun hal ini memberikan ketetapan dan kepekaan kepada misi sejarawan, ada kemungkinan untuk bergantung pada sebilangan rujukan atau sumber yang boleh dipercayai. Contohnya penulisan awal Plato kerana jarak pemerintahannya dengan Sokrates dan mengenai pendekatannya terhadap novel dan simulasi, selain halaman sejarah dalam perbincangan atau dialog Plato mengenai apa yang akan datang seterusnya. Next lah. Okey, ni slide terakhir. Wa ma'a kulli hada faqad kada in ijma' al-mu'arrikhin 'ala an Sukrat fi tarikhi al-fikri yunani bal wa insani kana min quwwati bihaythu ittihal ismihi in yashtirru al-falsafatan yunani syatrain ma qablahu wa ma ba'dahu. Namun di sebalik semua ini, sejarawan hampir sebulat suara mendapati bahawa Sokrates dalam sejarah pemikiran Yunani dan humanisme begitu kuat sehingga namanya terbahagi pada 2 bahagian, iaitu sebelum dan sesudah falsafah Yunani. Jadi sejarawan maksudnya pakatlah menunjukkan bahawa Sokrates sebagai sejarah pemikiran Yunani dan humanisme orang kuatlah, orang besarlah kita orang besar dalam sejarah falsafah ni, dan sehingga namanya tu terbahagi kepada 2. Maksudnya ada sebelum falsafah dan sesudah falsafah. Jadi saya sudah membentangkan untuk sebelum falsafah, iaitu untuk Sokrates. Jadi saya akan menyambunglah ba'da Sokrates selepas ni lah, falsafah Yunani Sokrates. Okey, sekian itu saja, terima kasih. Okey, seterusnya adalah saya pembentang seterusnya. Nama saya Muhammad Hadif bin Asli, nombor matrik 054 854. Okey, seterusnya saya baca secara ringkas lah. Saya akan bentangkan kehidupan dan kepribadiannya. Kepribadian Sokrates ni. Okey, Sokrates ni dia dilahirkan di pinggir kota Athens sekitar tahun 476 hingga 469 Masihi. Ayah dia ni seorang tukang ukir patung dan ibunya seorang bidang. Dan Sokrates ni juga ketika dia kecil dia mengukir patung juga. Mana kata dia ni nurung ayah dia lah. Ukir patung juga. Okey. Kemudian Sokrates ni lepas pada tu barulah dia berminat dalam bidang pemikiran dan menyibukkan diri dengan perdebatan. Okey. Lepas tu Sokrates ni dia bergaul lah dengan masyarakat dan berinteraksi dengan mereka. Tapi dia berinteraksi ni bukan dia kata buah kosong lah. Buah secara ilmiah. Dia menimbulkan persoalan berkaitan pemikiran
dan menjadikan dalam diri manusia ini menimbulkan dalam diri manusia ni keraguan. Dan isu yang dia bawa ni boleh membawa kepada ilmu pengetahuan. Gitu. Slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah muka Sokrates ni. Sokrates ni sebenarnya seorang boleh kita kata tak semak lah. Sebab apa? Sebab dari segi saiz dia pun dia kurang tinggi. Badan dia pun gemuk dan matanya juga bulat atau besar. Dia kata dia tak semak. Dia pakaian dia pun pakaian lusuh. Gitulah. Tetapi di sisi lainnya kita boleh tengok slide seterusnya. Kita boleh tengok bahawa dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia ialah dia hebat dalam berbincang. Dan lepas tu fakta dia bagi juga tepatlah. Dia juga boleh panggil apa? Membongkarkan keraguan yang ditimbulkan oleh manusia dengan menyampaikan dengan gaya bahasa yang mudah. Okey. Sesungguhnya sentiasa menimpa kepada Sokrates satu gelombang semangat dan tarikan sufi yang sebenar membawa dirinya dengan kesusahan untuk mengangkatnya kepada martabat agung yang suci daripada selain manusia. Mana kata sini sama. Mari masalah ke Sokrates, tapi masalah tu dia boleh selesai. Dengan dia menyelesaikan masalah tu, ilmu pengetahuan dia semakin tinggi, menaiklah martabat dia. Begitulah. Seterusnya. Okey, akhir sekali. Sokrates ni adalah juga zaman kejatuhan dia. Dan banyak-banyak zaman kemasyhuran dia, ada juga zaman dia jatuh. Ketika zaman dia jatuh tu, beliau dipenjarakan dan dituduh atheism. Sebenarnya kata orang yang tidak bertuhan lah. Apa orang tuduh gitu? Sebabnya orang tuduh dia bahawa dia mengingkari ketuhanan Yunani dan menyeru kepada ketuhanan yang baru dan merosakkan pemikiran para pemuda. Lepas pada tu dia pun dijatuhkan oleh Mahkamah Athens. Hukuman mati ketika usianya 47 tahun. Dia pun meninggal dunia di umur 47 tahun. Seterusnya. Okey. Seterusnya ialah manhajnya. Sokrates ni membawa satu pendekatan baru di dalam kaedah pemikirannya dan meletakkan pembaharuan di dalam falsafahnya. Di kaedah ini disandarkan kepada dua tonggak dalam menyimpulkan kebenaran. Okey, apakah dua kaedah ni? Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Gitu je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhaimin bin Muhammad Razali. Nombor matriks 054786. Okey, sini saya akan menceritakan tentang dua tonggak utama yang dibawa oleh Sokrates. Ad-di'amatul ula at-tahakkum as-sokratiyyu wa huwa yubna ala tasannu'il jahli wa tadahhuru bitaslim li wajhati nazari khusumihi. ثم انتقال إلى إثارة الشكوك حولها بحيث يستخلص من آرائهم لوازم يستحيل عليهم تسليم بحال تناقضها مع آرائهم ومعتقداتهم فيقعون في التناقض والخراج. Okey, jadi kaedah yang pertama, tonggak yang pertama ialah penipuan Sokrates. Sokrates ni dia berpura-pura menjadi jahil. Yang mana dia berpura-pura menjadi jahil, dia tunduk pada pihak lawan dia sebab dia nak masuk dalam golongan tersebut. Tapi dia nak masuk dalam golongan tersebut tu, dia ada satu muslihat yang mana dia akan menimbulkan keraguan terhadap lawan dia. Dia akan menyebarkan ajaran dia supaya orang menerima pandangan dia. Lepas tu slide yang kedua.
seterusnya. Okey, ويقصد سقراط بهذه المرحلة من منهجه تنكية الإذهان من معلومات الدارة وتطهيرها من قضايا الكاذبة والمعارف الخاطئة التي ورثتها عن تعاليم السفسطائيين لتبقى مستعدة متهيئة لتلقي الحقيقة. وربما أشبه هذا عند علماء المسلمين ما يسمى. Okey, Sokrates juga memaksudkan dengan peringkat ini ialah membersihkan diri daripada maklumat-maklumat yang memberi mudarat dan membersihkannya daripada isu-isu yang palsu dan pengetahuan yang salah yang mana ianya diwarisi dengan ajaran golongan Sufi yang sentiasa menerima kebenaran. Okey, seperti mana ni dia menganggap dirinya benar dalam menyebarkan ajaran tersebut supaya orang menerima pandangan dia walaupun ajaran yang dia akan sebarkan itu adalah bertentangan dengan pegangan yang dipegang oleh golongan di tempat tersebut. Slide seterusnya. Yang kedua, ad-di'amatu tsaniyah tawalludu wa yubna ala istinbatil haqiqati an tariqi tawjihil as'ilah ila khusumihi fi nasakin منطقي وترتيب فكري فيستخرجونها من نفوسهم وما طبعت عليهم من معاني فطريته. Tonggak kedua ialah generasi. Ia didasarkan dalam menyimpulkan kebenaran dengan mengarahkan soalan kepada penentangnya dalam format logik dan susunan intelektual. Jadi mereka mengeluarkannya dari jiwa mereka dan makna semula jadi yang terdapat padanya. Jadi di sini ialah dia memberikan soalan kepada penentangnya dan dijawab oleh penentangnya dengan format yang logik. Maka dengan ini jawapan bagi soalan tersebut dapat diterima oleh Sokrates. Okey, slide seterusnya. Falsafah Sokrates. Taduru falsafah Sokrates fi jumlatiha hawla mawdu'in wahidin wal insan wa lihadza qala shishirun in Sokrates qad anzalal falsafah min sama'i ilal ard. Falsafah Sokrates berkisahkan tentang keseluruhannya di dalam satu tajuk, iaitu manusia. Dan sebab itulah seseorang berkata, Sokrates telah menurunkan falsafah dari syurga ke bumi. Wa ma qad yufradu min bahsin an qaunil tabi'i zawahiruhu aw mawjudatuhu ithiyah innama li'annahu markazun lil insan wa bi'atun lin nash'ati wa numuwihi. Dan apa yang mungkin dikenal pasti daripada pencarian alam semula jadi, fenomena atau kewujudan dirinya, kerana ia adalah satu pusat kepada manusia dan persekitaran untuk sesebuah kemunculan dan pertumbuhannya. Okey, slide seterusnya. Slide seterusnya. Nazara Sokrates fawajada qaun mali'an bi mukhtalifil mawjudat wa nazara كذلك فيما بين هذه الموجودة من علاقة فرأي أن علاقة بعضها ببعض تنحصر غالبا في الأربعة أنواع. Sokrates melihat dan berpandangan bahawa alam semesta ini penuh dengan pelbagai kehidupan. Dia juga memerhatikan hubungan antara kehidupan ini dengan melihat hubungan mereka antara satu sama lain kepada 4 bahagian. Jadi kat sini Sokrates telah melihat, telah menggabung, telah berpendapat bahawa alam semesta ni penuh dengan pelbagai kehidupan. Jadi dia telah membagikan kepada 4 bahagian, iaitu al-awwal alaqatul juz'i bikullihi, hubungan sebahagian dengan keseluruhan. Al-thani alaqatul juz'i bikullihi, hubungan bahagian-bahagian dengan keseluruhannya. Al-thalis alaqatul musawwi bimusawihi, hubungan yang sama dengannya. Ar-rabi' alaqatul nakid binakidihi, hubungan yang berlawanan dengan yang berlawanannya. Jadi pembedangan yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembedangan seterusnya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita bersambung pada membicarakan tentang falsafah Sokrates. Walakinnahu adraka anna al-insana kullama irtaqa fi tafkirin hawl hadhihi al-ashya'i wajada tajtami'u fi wahda aw fi kulli. Tetapi Sokrates memahami bahawa ketika manusia semakin maju dalam pemikiran,
tentang segala perkara ini, beliau mendapati segala perkara ini berhimpun di dalam satu wahdah atau kuli. Istilah-istilah yang pada pendapat saya kita kerap ataupun sering jumpa di dalam ilmu mantiq. Oleh itu, kuli ini adalah satu-satunya yang menghimpunkan sesuatu perkara secara keseluruhannya. Bahkan kebanyakan yang demikian itu dapat dicapai walaupun berbeza pun boleh ubah. Dengan maksud, kalau daripada pemahaman saya lah, kalau ada salah sila tegurkan. Kita ambil satu contoh sebagai hayawan, sebagai kuli. Di bawahnya ada insan dan faras. Sebagai contoh. Kedua-duanya itu berbeza. Tetapi kuli itu seperti mana di dalam teks ni berkata amma huwa ya'ni dzalikal kulli fala yataghayyar wa la yatabadal. Dia tidak berubah dan dia tetap. Adapun di bawah kuli itu berubah-ubah, faras berubah, berbeza. Insan pun berbeza. Terusnya lidzalika kana wahdahu alladhi yuslihu an yakuna mawdu'an lil ilmi yaqini. Topik perbincangan ini telah membantu dalam memperbagi topik ilmu yaqin. Wa min tabi'atihi faqad nastati'u tahdid mafahim al-ashya'il kulliyati wa ta'arufi 'ala haqa'iqiha wa muhayaha. Dari sudut konsepnya kita mampu untuk mentakrifkan kefahaman sesuatu segala secara keseluruhan dan mengenal hakikat dan kesesuaian sesuatu perkara. Next. Sokrat aqama al-fadla fi iqamati al-ilmi ala hatain di'amataini. Socrates mendirikan ilmu pengetahuan kepada dua rukun ataupun dua pegangan. Yakni yang pertama iktisabul haddi bil istiqa', memperoleh had yakni ta'rif melalui istiqa', yakni induksi. Yang kedua adalah wa tarkibul qiyasi min al-hudud, menyusun qiyas daripada had-hadnya, yakni ta'rifnya. Kana Sokrat. Adapun Sokrat ini adalah bihaqqil mubdi'al awal, ialah pelopor terawal yang mengkaji atau yang menyebut makna falsafatul ma'ani, yakni makna falsafah. Dan Sokrates juga ayatasa'ala 'anil mafahimil kulliyatin lil asya'. Mula bertanyakan, mula istilah kata wondering, mengenai kefahaman segala keseluruhan mengenai sesuatu perkara, wa 'alal akhassi binisbati lil insan, sesuatu perkara khususnya menurut perspektif insan, yakni manusia. Next. Okey, apa yang kita boleh khulasahkan, boleh kita simpulkan, falsafah Sokrat ini adalah ada dua perkara, yakni al-awwalu tahdiduhu limafhumil fadilah, mentarikkan konsep al-fadilah yang tersusun melalui sudut pandangannya mengenai moral. Yang kedua adalah tahdiduhu limanhajil ma'rifah, lima tarattaba alaihi min tahawulin kabir fi mawdu'il falsafati wa manhajiha fi tarikhil fikri Yunani. Yang menentukan, yang kedua adalah menentukan manhaj ma'rifah, bagaimana tersusunnya mengakibatkan perubahan besar pada subjek dan manhaj falsafah dalam sejarah pemikiran Yunani. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi InsyaAllah saya Muhammad Iman Hamizi bin Nasruddin akan meneruskan perbincangan tentang falsafah Sokrates, iaitu yang pertama, khairun ma yasuru lana ra'yuhu fi al-fadilati huwa ibaratu al-mashhurah al-fadilah al-mu'arrafah falaki an takuna fadilan la budda
أن تكون عارفا ومقدار ما يتحصل إلى آخر ayat. Okey, yang pertama ini adalah berkenaan dengan sebaik-baik perkara yang digambarkan bagi kita adalah merupakan pandangan sesuatu daripada sudut kebaikannya, iaitu daripada segi istilahnya adalah merupakan ataupun dinamakan sebagai kebaikan makrifah. Apakah kebaikan makrifah ini? Apakah kebaikan yang disebutkan dalam falsafah ini? Okey, kita ke peringkat seterusnya, iaitu innal ma'rifa al-khairu satadafa'u ila fa'alahu wa ma'rifata asy-syarri satakhussu ala tarkihi wa kulla manhatin at-tanjin fi nazara Saqrat ad-daruri walazimun bihaitsu la yantaqibu al-insan tariqul khair aw yaslak ila akhir hayat. Okey, pengertian baik itu adalah perkara yang mendorong kepada melakukannya, manakala pengertian buruk itu akan mendorong untuk meninggalkannya. Secara falsafahnya, dia menceritakan di sini bahawa Sokrates telah berpandangan adalah berkeperluan dan lazimnya kepada manusia itu untuk menjauhkan diri daripada keburukan dan melakukan segala kebaikan. Dan slide seterusnya. Okey. Seterusnya adalah waqad anka'astu an al-qadiyah mutaqaddimah al-fadilah al-mu'arifah qadiyah ukhra lazimah laha mutammimah lima dulu laha wa hiya razida al-jahlu. Okey, ini telah dimaksudkan iaitu dan telah beralih daripada isu yang terdahulu, iaitu isu yang telah kita terangkan tadi adalah mengenai kebaikan makrifah kepada isu lain yang berlaziman, iaitu yang berlawanan baginya, iaitu kecelakaan itu tidak diketahui, ar-razilatu jahlu. Okey, yang seterusnya wa'bada kana as-sufatiyun. Okey, secara ringkasnya lah dapat disimpulkan di sini adalah munculnya golongan ahli sofis berpendapat bahawa sifat manusia ini terdiri daripada nafsu dan syahwat, dan bahawa apa yang ditetapkan oleh undang-undang hanya bertujuan untuk menguasai sifat dan nafsu syahwat sahaja. Dan perkara ini telah diubah dan dilupakan setelah Sokrates datang dengan pelanggaran prinsip moral kaum sofis, iaitu dengan beliau bertegas dan yakin bahawa manusia ni bukan dikawal dengan nafsu dan kehendak, akan tetapi jiwa dan fikiran yang mengarahkan dan menguasai tubuh badan manusia. Okey, seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah secara ringkasnya seperti mana yang diakui oleh bahawa undang-undang adil itu mempunyai sumber baginya, tidak mempunyai sumber baginya selain akal. Undang-undang yang adil itu sendiri bersumberkan daripada akal, dan perkara tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia dan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang tidak bertulis. Sokrates menyimpulkan daripada ini bahawa setiap orang yang menghormati undang-undang yang adil sesungguhnya pada realitinya menghormati akal dan ketentuan ilahi. So maksudnya kat sini dapat disimpulkan bahawa manusia yang menghormati undang-undang yang adil itu pada secara realitinya menghormati akal dan ketentuan ilahi. Okey, seterusnya. Okey. Secara hazihi al-falsafah Sokrat al-khalaqiyah ila akhir ayat, inilah merupakan salah satu falsafah moral Sokrates, dan apabila beberapa penyelidik atau ahli falsafah yang datang selepas Sokrates ni mendatangkan beberapa kritikan kepadanya, dan mereka menyokong pendapat Sokrates ini mentafsirkan tentang pengetahuan dalam istilahnya sebagai pengetahuan yang lengkap dan diyakini. Dan inilah yang dikehendaki oleh Sokrates sebagai jalan yang tidak dapat dielakkan dan cara selamat untuk mencapai kebaikan. Adapun pengetahuan yang tidak lengkap atau ilmu yang lengkap dan tidak diyakini, ia tidak membawa kepada kebaikan dalam apa jua keadaan. Dan dengan pengecualian pendapat Sokrates ini, apa yang dikatakan bahawa seseorang mungkin mengetahui kebaikan dan meninggalkannya seperti mana dia mengetahui kejahatan yang datang kepadanya.
Ini adalah merupakan salah satu falsafah Sokrates yang disokong oleh penyelidik yang datang selepas Sokrates. Seterusnya, على أن نظرية سقراط في أن المعرفة إلى آخر آيات. Walau bagaimanapun teori Sokrates bahawa kebaikan makrifah boleh mencapai jenis yang bertepatan dengan pandangan Islam berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini juga teori falsafah Sokrates ni telah kata orang tu bertepatanlah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti ayatnya dalam surah An-Nur ayat 3, lelaki-lelaki yang berzina itu tidak berkahwin melainkan perempuan yang berzina atau musyrik, dan perempuan yang berzina itu tidak boleh dikahwini hanya dengan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan untuk nak bahas lagi, dia ada perbahasan dia yang lagi panjang lah untuk direlatekan falsafah dengan bertepatan dengan pandangan ayat Al-Quran dan Sunnah ini. InsyaAllah seterusnya akan dibentangkan oleh Saudara Zaki. Harga apa ya beri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu saya sambunglah apa yang dibincangkan dan diberitahu oleh kawan pembentang tadi. Wa fahwal ayatul karimah annahu la yumkinu li zani an yartakiba radhilatu zina illa ma'ida imra'atain imma an takuna muslimat ولكنها اتخذت زنا ديننا لها وخلقا وصار صفة من صفاتها اللازمة وهي لا تكون كذلك إلا إذا جهلت حرمة الزنا ولا تؤمن بآثار الضرة وعواقبها والوخيمة في الدين والدنيا. Jadi apa yang sebelum ni cerita oleh saudara Iman itu adalah cerita bahawa pandangan ataupun falsafah ataupun ideologi yang dibawa oleh Sokrates ni ada juga disokong falsafah yang di mananya ada meraikan sedikit akal. Kalau kita umat Islam kat akal pun kita rai, dan jangan terlalu pada akal pula, ada syarak dia. Jadi syarak dia apa? Ada juga yang diterima daripada Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dicerita tadi, ayat Quran apa semua tadi. Jadi sini kata pezina tidak boleh melakukan zina kecuali dengan salah seorang dari dua orang perempuan, sama ada dia seorang muslimat, tapi dia telah menjadikan zina sebagai agama dan akhlaknya. Berbezalah kita dengan orang Islam. Maknanya seseorang Islam tu dia tahu pengharaman zina tu, dan dia beriman dengan apa yang ada, apa yang datang daripada syarak, daripada Allah, daripada Nabi apa semua. Jadi dia tahu benda tu salah. Jadi dia tahu larangan dan akibat apa bila dia melakukan zina tersebut. Ini maknanya meraikanlah, dan kita terpaksa terimalah apa pengharaman zina yang kita patut orang Islam sendiri pun beriman apa yang datang daripada Allah dan Nabi sendiri. Seterusnya, begitu juga pada peringkat kedua dari ayat yang mulia tadi, perempuan yang berzina hanya berkahwin dengan perzina lelaki atau musyrik. Mana ini lebih berkemungkinan daripada apa yang disebutkan oleh ayat dan sabdanya, iaitu diharamkan pada orang yang beriman. Kerana larangan di sini tidak bertujuan untuk rasa larangan anda daripada syarak Islam. Maknanya sini kena juga tengok pada syarak, mana syarak yang ditentukan Nabi apa semua. Nabi bersabda, ada Al-Quran sendiri, Allah berfirman apa semua untuk kita beriman dengan apa yang Allah kata. Maknanya larangan zina apa semua. Kita ada syariat kita, syariat Islam. Fa innahu bihadzal ma'na muharramun 'alal mu'minin. Kerana kita tahu zina itu sendiri adalah diharamkanlah untuk maknanya untuk kita Islam tak boleh mendekati zina sendiri, apa yang telah difirman oleh Allah lah dalam Quran. Sebaliknya yang dimaksudkan dengan larangan ini ialah kemustahilan berlakunya kepada orang yang mukmin yang benar-benar yakin akan keharamannya. Maknanya kita kena beriman penuhlah kepada segala apa yang Allah mari dalam Quran apa semua sendiri, ulama-ulama semua dah. Jadi walaupun kita berfalsafah belajar juga falsafah, tak boleh juga ataupun falsafah itu kalau bercampur dengan benda kufur, makhluk dengan kufur, bercampur dengan kufur, yang tu baru tak boleh. Selagi ilmu falsafah tu diterima meraikan akal dan syariat, kita boleh belajar, maknanya tak ada larangan. Seterusnya, ini bertepatanlah dengan hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu
khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dia tidak berzina apabila dia berzina sedang dia beriman, dan tidak minum seperlima apabila dia meminumnya, yakni minum arak sedang dia beriman. Itu adalah hadis Nabi lah, boleh tengok syarah-syarah dia lah untuk info lain. Jadi bagi pendapat Sokrates tentang kaedah pengetahuan, jelaslah daripada penolakannya terhadap sofistaiyin, satu golongan lah sofistaiyah ni, dalam membina pengetahuan pada panca indera dan membatas tajuk perspektifnya dalam panca indera. Maknanya kalau kita agama pun sumber-sumber ilmu pun ada juga daripada panca indera kita apa semua, hawas, meraihkan apa semua itulah, sumber-sumber ilmu apa semua. Akal kita pun tak kena gabung, maknanya tak boleh akal saja tinggal syarak saja tinggal akal, tak boleh. Maknanya sama-sama kena belajar semualah. Gitulah setakat yang tahu. Allah alam lah apa yang kurang daripada kumpulan kami. Yang sekadar itu saja, yang mana baik tu kita sama-sama bincanglah dengan kawan-kawan sekelas, dengan pensyarah Dr. Syidi Hafizahullah. Sama-sama apa yang salah tu kita bakal bincang sama-sama lah. Ada hak tak faham, ada hak pening juga tak. Setakat itu saja, maaf apa yang kurang daripada kumpulan kami. Wallahu alam. Sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.